Okey, kita tengok soalan seterusnya iaitu dalam koordinat geometri dalam bahagian ini. Okey, kita tengok soalan ini, baca betul-betul soalan seperti biasa. So, soalan berbunyi rajah 6 menunjukkan segitiga sama kaki ABC. Dia sudah mention sama kaki. Maksud dia panjang sini dengan panjang sini adalah sama ya. Dengan keadaan koordinat A ialah 2, 2. Koordinat A adalah 2, 2. Dan koordinat B ialah 6, 2. Koordinat B iaitu kat sini ya. B adalah 6, 2. Dan titik C terletak di bawah paksi X. Bila dia berada di paksi X, bermaksud nilai Y dia adalah negatif. Okey, ini gambar rajah itu ada dalam soalan. So kita tengok baca soalan pertama. A diberi luas ABC ya. Segitiga ABC ialah 10 unit. Cari koordinat C. Okey, cari koordinat C. Jadi luas dia, okey, kita lukis balik kita lukis balik untuk segitiga ABC untuk memudahkan kita faham apa yang soalan nak okey. Dan apa yang soalan bagi. So ini B, koordinat dia 6, 2. Ini A, koordinat dia 2, 2. So kalau kita tengok nilai Y dia adalah sama. So sini adalah 2. Dia adalah straight line. Sini adalah straight line Dan C adalah kita tak tahu Okey. So apa yang kita tahu ialah C ni apabila dia kaki sama bermaksud nilai X C adalah di tengah-tengah antara B, A dan B. So nilai X dia adalah, macam mana kita nak tahu nilai X dia? Nilai X dia, nilai XC adalah beza 2 ini. Kita cari dulu beza 2 ini. So 6 tolak 2 adalah 4. Panjang A ke B adalah 4 ya. Panjang dia adalah 4. So 4 separuh pada 4. Separuh pada 4 jika A ke B adalah 4. Kalau tengah-tengah bermaksud 2 panjang dia. So nilai X dia adalah 2 tambah 2 iaitu 4 ataupun 6 tolak 2 ia akan jadi 4 juga mana-mana pun boleh. So kita dah dapat koordinat X untuk C. Dan sekarang kita nak tahu koordinat Y untuk C ya. Okey, koordinat Y untuk C, jika kita tengok jarak antara straight line AB dengan C, kita boleh nampak bahawa ini adalah tinggi segitiga ini ya. So kita tengok formula segitiga adalah 1/2 darab tinggi darab panjang Okey, panjang dia kita sudah kira tadi iaitu 4 dan luas dia diberi adalah 10 Okey, luas dia adalah 10. So kita masukkan nilai H dengan L. H kita tak tahu. So biarkan dulu 1/2. L dia jarak antara A dan B adalah 4. So 1/2 darab 4 darab H sama dengan 10. Okey, ini 1, ini 2. So jadi 2H sama dengan 10. H sama dengan 5. So jarak sini adalah 5. So macam mana kita nak tahu nilai C dia? So untuk nilai C dia kita buat apa? Value Y untuk A dan B adalah 2. So 5 ini berada di bawah, 5 unit di bawah. So 2 tolak 5 kita akan dapat negatif 3. Point C, koordinat C adalah 4 negatif 3. Logik ya, negatif 3 sebab apa? C berada di bawah paksi X. So nilai Y dia mestilah negatif. Okey, dan nilai X dia logik juga. Kenapa? Sebab jika kita tengok C berada di depan 2 dan nilai dia adalah 4, bermaksud logik sebab apa? Lagi kanan daripada A bermaksud nombor nilai X dia lagi besar daripada 2. 4 lagi besar daripada 2. Dan C berada di belakang B dari segi kedudukan X dia. Okey, B adalah 6 nilai X dia, koordinat X dia, dan C koordinat X dia adalah 4. So cek dulu logik ke tak jawapan anda. Okey, before proceed to next question. Sebab apa? Next question mungkin akan menggunakan apa yang anda cari
dekat C, koordinat C. Jika salah di sini, maknanya jawapan anda untuk soalan seterusnya akan salah juga, rugi. So buat betul-betul soalan ini senang sahaja. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan B. Dia bagi tahu apa? Garis CB, okey, garis CB dipanjangkan hingga titik D, okey, ke titik D, supaya titik B ialah titik tengah CD. Titik B ini adalah tengah-tengah antara C dan D. Jangan ikut lukisan saya tidak ikut skala, okey. So yang sebenarnya panjang CB dan D dan BD adalah sama. Sebab apa? Koordinat B adalah berada di tengah-tengah, midpoint. Okey, cari koordinat D. Okey, bila soalan titik tengah, apa yang kita perlu buat ialah guna formula yang diberi. Dekat mana? Okey, anda buka formula yang diberi, anda perlu menggunakan formula ini dan faham betul-betul macam mana nak guna formula ini, sebab semua jawapan dalam MX ni perlu kepada penggunaan formula yang diberi. Macam mana anda applykan formula yang diberi. Okey, anda buka di bahagian geometri nombor 2, titik tengah. Titik tengah, okey. Titik tengah, jika anda perhatikan formula ini, dia tulis apa? X, Y sama dengan X1 plus X2 bahagi 2, Y1 plus Y2 bahagi 2. Okey, X dan Y ni siapa kat sini? X dan Y ini adalah B. So, pertama sekali untuk menggunakan formula yang diberi, anda kena kenal pasti siapa dia X, siapa dia Y, siapa dia X1, siapa dia X2, siapa dia Y1, siapa dia Y2. Okey, jadi untuk X1 kita nak letak siapa? Anda boleh letak D ataupun C. So bagi saya lagi suka letak C ya. Kita start daripada kiri ke kanan So X1 adalah C, X2 X1 adalah nilai X untuk C iaitu 4, dan X2 adalah nilai X bagi koordinat D, dan Y1 adalah nilai koordinat Y, nilai Y untuk C, dan Y2 adalah nilai Y untuk koordinat D. Jadi kita masukkan nilai X dia adalah 6, Y dia adalah 2. So X1 berapa? X1 adalah 4, dan X2 kita tak tahu, kita nak cari. X2 adalah XD. Okey, XD bahagi 2, and then Y1 adalah negatif 3, Y2 adalah YD bahagi 2. And then apa kita buat? Macam biasa, geng-geng X akan duduk dengan X, geng-geng Y akan duduk dengan Y. Kita bandingkan left hand side dengan right hand side, X, X, Y, Y. So geng-geng X, X untuk X, kita tengok sebelah kiri, nilai koordinat X adalah 6 So 6 sama dengan yang right hand side, iaitu 4 tambah XD bahagi 2. Bolehkah kita cari XD? Sudah sepertinya boleh. Pindahkan 2 sana, jadi 12 tolak 4 sama dengan X, XD. So XD sama dengan 8. Okey, so koordinat X untuk D adalah 8. Logik ke tak jawapan anda? D terletak lagi kanan daripada B, dan koordinat X untuk B adalah 6, dan kita dapat D adalah 8. So lagi kanan lagi besar. So logik jawapan anda. Okey, kita check untuk Y pula. Benda sama, repeat the same thing but untuk Y. Geng-geng Y belah kiri, left hand side iaitu 2, kita equalkan dengan Y di sebelah kanan. So Y sebelah kanan adalah negatif 3 tambah YD bahagi 2. Pindahkan 2 ke sana, anda akan dapat 4. Pindahkan negatif 3 ke sana, anda akan dapat tambah 3 sama dengan YD. So 4 tambah 3, anda akan dapat 7 untuk YD. Okey, nilai Y bagi koordinat D. Kita tengok letak 7 di sini. Logik ke tak jawapan anda? Logik. Sebab apa? Jika anda tengok beza di sini, beza C ke B adalah 5,
dan B ke D juga adalah 5. Okey, bermaksud B berada di tengah-tengah. So jawapan anda adalah 8, 7 untuk koordinat D bagi soalan B ni. Okey, kita tengok soalan C, soalan seterusnya, iaitu dia tulis apa? C minta dia bagi tahu satu garis dilukis dari titik D selari dengan titik garis AC ke titik E yang koordinat dia 11 K. Okey, X dia ada 11, Y dia unknown iaitu K. Dan titik C disambung ke titik E. Titik C disambung ke titik E. Okey. Titik P bergerak dengan nisbah PC, nisbah PE sama dengan 1 nisbah 4. So apabila dia cakap, apabila soalan memberitahu bahawa ada satu titik yang bergerak dengan nisbah nisbah PC dan PE, di mana-mana pun nisbah dia akan sama, iaitu 1, 4, bermaksud P ini terletak pada satu garisan lokus. Garisan lokus bermaksud jarak dia antara C dan E akan sama pada nisbah yang dia sudah mention, iaitu 1, 4. Saya akan tunjuk macam mana untuk kira lokus, untuk bina equation lokus. So pertama sekali untuk bina equation lokus kita perlu tahu unknown K ini dahulu. So macam mana kita gunakan maklumat yang diberi, iaitu dia memberitahu bahawa line DE adalah selari dengan line AC. Bermaksud apabila selari, gradient dia ataupun kecerunan dia adalah sama, M dia adalah sama. So kita boleh cari, dan untuk mencari M kita perlukan XY, X1, Y1, X2, Y2. Bila kecerunan ini sama, kecerunan AC sama dengan kecerunan AD, kita boleh guna formula kecerunan AC sama dengan kecerunan M merujuk pada kecerunan DE. Okey, untuk AC, Y1 dia kita letak C dahulu. So Y2 dia adalah C dahulu. So Y2 tolak Y1, ini formula dia, tulis dulu formula. Sama dengan Y2 Y1 X2 X1. Okey, Y2 Y1 ini ialah point C dan A, dan Y2 dan X2 Y1 X1 untuk gradient. DE adalah berada di garisan DE. Jadi kita masukkan value dia untuk cari K. Okey, Y2 sini adalah negatif 3 tolak dengan 2 bahagi X2 adalah 4 tolak 2, X1 adalah 2. Okey, sama dengan Y2 dia adalah unknown yang kita mau cari, iaitu K, tolak dengan Y1 iaitu 7. Okey, X2 adalah 11 tolak dengan 8. So kita akan dapat negatif 5 over 2 sama dengan K tolak 7. 11 tolak 8 sama dengan 3. So kita pun pindahkan 3 ke sana, pindahkan 2 ke sini, kita akan dapat 3 darab 5, kita akan 3 darab negatif 5, kita akan dapat negatif 15. So equalkan 2 darab K tolak 7, kita akan dapat 2 K tolak 14. Okey, tolak 14. Okey, so apa yang kita perlu buat seterusnya? Pindahkan, ni adalah algebra biasa untuk dapatkan nilai K. So pindahkan negatif 14 ke sana, kita akan dapat negatif 1. Pindahkan 2, kita akan dapat 1. Negatif 1/2 sama dengan K. Okey, okey, soalan seterusnya kita sudah dapat nilai K. Nilai K adalah negatif 1/2. Dan soalan seterusnya minta apa? Cari persamaan lokus P. Okey, dan kita beritahu, dia dah beritahu bahawa lokus P ini dia berkedudukan PC nisbah PE sama dengan 1 nisbah
4 ya. So 1 nisbah 4. Okey, pertama sekali rules yang pertama sekali, ubah bentuk nisbah kepada perpuluhan. Okey, tak kisahlah macam mana pun, yang paling senang ialah anda tukarkan yang sebelah kanan bawa ke bawah. Okey, PC sama dengan PE equals to 1/4. Okey, pindahkan PE ke sana dan 4 ke sini, jadikan dia satu garis straight. Okey, so dapat apa? PC sama dengan PE. 1 darab PE sama dengan PE. Okey, PE dan PC ni apa benda? PE dan PC ni adalah jarak antara point P dan C. PE adalah jarak antara point P dan E. So kalau jarak nak guna formula mana, kita akan guna formula yang diberi. Sebab itu saya cakap formula ini sangat-sangat penting untuk anda faham cara nak gunakan dia. Sebab dia akan digunakan untuk dapat markah, untuk anda dapatkan markah. So kita nak guna formula mana? Buka di bahagian geometri, nombor yang pertama iaitu distance ataupun jarak. Okey, so dekat distance ini apa yang dia tulis ialah, jika anda perhatikan, dia adalah square root x1 tolak x2 square tambah y1 tolak y2 square. Okey, x1 ni siapa? X1 ialah koordinat x bagi P, dan y2 siapa dia? Y2 adalah jika untuk PC dia adalah koordinat x untuk C, dan y1 adalah koordinat y untuk P, dan y2 adalah koordinat y untuk point C. Sebab itulah saya mention tadi, kita perlu cari nilai K dahulu sebelum dapatkan formula, sebelum kita dapat equation locus P. Okey, so kita masukkan dalam formula apa yang diberi, dan ingat ya, tulis, jangan tinggal 4 ini ya. Ini yang membezakan macam mana ratio dia berbeza daripada jika tak ada 4 ini, bermaksud ni jarak PC dan PE adalah sama, tetapi jarak PC adalah 4 kali ganda. Okey, PC 4 kali ganda. Okey, jauhnya daripada PE. So kita masukkan dalam formula. So 4 square root x1 adalah nilai P, dan kita tak tahu P ni apa, so biarkan x sahaja. Letak x sahaja. Okey, tolak x2 adalah nilai x koordinat C iaitu 4 kuasa 2 tambah y tolak koordinat y untuk C adalah negatif 3. Negatif dengan negatif kita akan dapat positif. Okey, terus tulis positif square. Okey, ini untuk PC. Okey, dan untuk PE benda sama juga, square root x tolak nilai x untuk E iaitu 11 square tambah y tolak negatif 1/2, kita akan dapat negatif sama dengan positif. So kita akan dapat positif 1/2 square. Okey, sekarang apa yang menjadi masalah ialah square root ini. Macam mana kita nak hilangkan square root ini? Senang sahaja, anda pindahkan square root ataupun pindahkan ke sana, anda akan tak ada square root. Dan di sini bila square root punca kuasa pindah ke sana, dia akan jadi kuasa 2. Bila dia jadi kuasa 2, apa yang berlaku? Saya pindah ke sana. Bila jadi kuasa 2, dan ini akan hilang square root dia. Bila dia jadi kuasa 2, dia akan menghilangkan juga square root sebelah ini. Sebab apa? Sebab pertama sekali, square sini, kuasa 2 sini, bukan sahaja dia akan mengkuasa 2 ke 4, malah ke semua. Okey, apa yang berlaku sebenarnya bila anda pindahkan punca kuasa daripada sebelah sana ke sini, sini akan jadi kuasa 2, 4 kuasa 2, dan square root ini akan secara automatik akan
mati ya. Sebab apa? Punca kuasa dengan kuasa akan cancel each other. So dia akan hilang. Dan 4 akan jadi 16. Okey, 16. Dan 16 ini adalah untuk X tolak naik tolak 4 square dan Y tambah 3 square. So kita buka bracket dia. So X square, X tolak 4 square, anda akan dapat X square tolak 8X tambah 16 tambah Y square tambah 6Y tambah 9. Okey, jangan lupa kita kena darabkan dengan 16 ini ya. Okey, and then kita buka bracket sebelah kanan pula. Benda yang sama, repeat the same thing. So kita akan dapat X square tolak 22X tambah 121 tambah 121 tambah Y square tambah 1 berapa So kita akan dapat Y, and then ni kita akan dapat 1/4. Okey, kita akan dapat 1/4. So anda kira-kira pindahkan semua daripada pindah yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan buka bracket ini. Anda potong apa yang kena potong, kira-kira, dan anda akan dapat jawapan anda ialah 60X square tolak 60Y square tolak 424X tambah 380Y tambah 1115 sama dengan kosong. Okey, kenapa jadi tinggi sangat Sebab apa? Sebab semua ini selepas anda kira, anda darabkan dengan 4 supaya menghilangkan fraction ini Okey, anda boleh tinggalkan jawapan seperti ini, ataupun anda juga boleh tinggalkan jawapan anda dalam bentuk 15X square tambah 15Y square tolak 106 X tambah 95Y tambah 115/4 sama dengan kosong. Kenapa kita tukarkan jadi bentuk macam ni? Supaya lagi kemas Sebab apa? Semua dalam bentuk whole number, bukan dalam bentuk fraction. Sebab apa? Jawapan ini yang lapisan ke atas ini, apa masalah dia ialah 115/4. Kita tak nak dalam bentuk macam ni, tak cantik. Okey, so macam mana nak hilangkan per-4 itu? Kita darabkan semua dengan 4. So anda akan dapat 60X square tolak 60Y square tolak 424X tambah 380Y dan tambah 1115 sama dengan kosong. Okey, ini adalah equation untuk locus yang bergerak antara C dan E. Okey, jarak dia sentiasa sama. Okey, so locus ni macam mana sebenarnya? Okey, katakanlah locus itu satu garisan macam ni Okey, ini adalah garisan locus. Equation yang kita kira itu adalah equation garisan ini So maksudnya jika jarak kat sini, kita pick satu point kat sini. So jarak E dan C akan sentiasa dalam keadaan nisbah 1/4. Di mana-mana anda pick di sini pun dia akan jadi 1/4. Jika P kat sini, maksudnya PC adalah 1, sini adalah 4. Sini pun adalah 1, sini pun adalah 4. Jika mana-mana sekalipun, asalkan point itu berada dalam equation locus, dia adalah nisbah dia adalah sama Katakan di mana-mana sekalipun, sini malah dekat sini sekalipun, nisbah dia jarak antara C dan P, E dan P ini sentiasa 4/1. Okey, itu untuk soalan ini.